This call is now being recorded. Kita dah bercek. Suara ada. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa dia tak record lagi ni. Dah record Okey, dah record. Okey. So, sebab nombor 6 tinggi sedikit, jadi saya kita buat regangan dululah. Kita tak terus yang susah, kita try buat dulu yang mudah. Baru kita pergi kepada soalan yang nombor 6. Tapi biasanya kalau soalan vektor tu saya skip. Okay, saya tidak mahir, saya skip. Menulis tu boleh, tetapi kalau pelajar tanya kenapa, mengapa, saya takut saya tak boleh nak jawab. So saya skip dulu tajuk tajuk vektor. Sebab tajuk vektor last kali saya belajar tahun 1999. Lepas tu tak ingat dah. Masa tu saya dapat C rasanya, masa dekat degree dulu. Lepas tu saya tak nak study dah tajuk tu. Tapi yang ini nanti, kita try dulu kutip markah yang boleh. Okay, yang boleh. Lepas tu kita akan patah balik soalan nombor 6. Okay. Okay, soalan nombor 12 mudah saja. Walaupun kita tak belajar lagi, bila medan terang ni insya-Allah you boleh. Okay. So saya teruskan. Saya harap pen saya pun boleh digunakan malam ni. Okay, pemboleh ubah rawat X mempunyai suatu taburan binomial. Dia dah mention dia adalah binomial dan dia dah bagi tahu bilangan cabutan ada 5. Maksudnya dia dah bagi tahu n dia sama dengan 5. Dengan keadaan kebarangkalian berjaya, bila kita buat kebarangkalian sudah tentu ada yang berjaya huruf P dan ada yang akan gagal huruf Q. Tu kebarangkalian dalam hidup lah. Dia ada satu berjaya, satu gagal. Okey, jadual 1 menunjukkan sebahagian daripada taburan kebarangkalian X. Jadi, kalau ikutkan soalan ni, cara kita nak tulis, kita akan tulis X bertabur secara binomial, nilai N dia 5, kebarangkalian berjaya ialah P. Itu cara menulisnya. Jadi kalau awak tengok senarai rumus, nombor 21 ni bukan, nombor 22 bukan. Okay, maka rumus untuk binomial exam SPM nanti ada nombor 23. Yang ini dia tetap ni. Urutan rumus ni dia tetap tanpa label. Jadi pelajar kena ingat cara menulis. Okey, itu selesai. Itu nota yang pertama daripada ayat pokok madam uraikan. Okey, seterusnya madam nak uraikan nota yang kedua. Jumlah kebarangkalian mestilah 1. Jumlah kebarangkalian mesti 1. Tempat yang madam tulis PX ni merujuk kepada kebarangkalian. Okey, jadi dengan kata lain, di sini merupakan kebarangkalian. Nilai di sini dia dah bagi dah 80. Nilai dekat sini pun rahsia. Dan nilai 4 dan 5 dia dah bagi dah. Jadi soalan suruh tanya, apakah nilai rahsia
tambah rasio. Mudah kan? Jadi kita buat yang Madam bagi nota yang kedua tadi, nota yang ini. Jumlah kebarangkalian yang pertama 81 per dengan 128. Tambah tak tahu yang pertama ni ialah kebarangkalian X sama dengan 2. Tak tahu yang kedua ni adalah kebarangkalian X sama dengan 4 dan 5 tu nilainya 1/64 dan menurut nota Madam tadi totalnya mestilah 1. Kemudian soalan tanya, apakah nilai kebarangkalian X sama dengan 2 tambah dengan kebarangkalian X sama dengan 3. Jadi, Madam bawa nilai-nilai yang ada yang warna biru ni, Madam bawa dia ke kanan. Dia akan menjadi tolak 81 per 128 tolak 1/64. Awak tengok jalan kerja dia tu kan, tapi markahnya 1. Sebab awak boleh congak sebenarnya. Okay, tetapi sebab saya nak terang teori, saya tunjuklah 1 tolak 81 per 128 tolak 1/64. Berapa dapat? 45 per 128. Okay, terus dapat 45 per 128. Tapi markahnya 1, jalan kerjanya 3 baris pun markahnya 1. Kalau tak buat jalan kerja, tak dapat markah pula. Jawapan akhir. Jadi kita sebersalah. Jadi sebab kita ni mentimun, kita kena mengalah. Okay, kita kena mengalah. Tapi the moral of the story-nya, soalan A ni mudah. Walaupun dia nombor 12. Biasanya bila soalan hujung ni sebenarnya dia mudah. Tapi pelajar dah tak cukup masa. Dia pun tak baca soalan. Jadi nanti kalau awak ada peluang jawab soalan exam, jawab yang hujung dulu. Sebab dia mudah je. Okey, kemudian saya nak jawab soalan B. Saya jawab, patutnya jawab kat bawah ni. Okey, jawab kat bawah. Tapi saya sebab saya nak guna rumus. Saya nak guna rumus seterusnya. Soalan yang saya buat warna kuning pula. Okey, seterusnya. Tunjukkan bahawa nilai P adalah itu. Dia dah bagi jawapan kat kita. Okey, so kita ada maklumat tadi daripada soalan A tadi, X sama dengan 2 tambah kebarangkalian X sama dengan 3. Kita dah kira tadi dapat 45 per 128. Sekarang Madam nak guna rumus ni sebab dia guna tanda sama dengan. Oleh kerana ada 2 sebutan, Madam kena guna rumus ni 2 kali. Rumus ni muka surat, rumus ni nombor 23. Siapa yang tak ada lagi senarai rumus, kena dapatkan cepat. At least kita hafal kedudukan chapter. Cepat sikit kita boleh rujuk masa exam nanti. Okey, yang pertama, Madam nak tunjuk dulu untuk X sama dengan 2. Kalau saya laju bagi tahu. Okey, yang pertama, N. Okey, saya nak ganti tempat N ni. N dah kita ambil dari soalan tadi, 5. C. R kita 2. Cuma Madam minta hari tu awak guna darab kan? Sebab kalkulator salah kira kalau tak letak darab. Kemudian P, soalan tak bagi, terpaksalah kita guna huruf P. Kuasa R, kuasa 2. Darab Q, kuasa 2
kuasa N kita 5 kan? Saya ganti tu 5 tolak 2. Itu baru sebutan pertama. Cuma dalam rumus, sebenarnya rumus 23 ni ada 2 rumus. Rumus pertama yang di depan. Rumus kedua di belakang. Ada 2 rumus. Saya ulang lagi sekali. Okey, rumus nombor 23 sebenarnya 2 in 1. Yang pertama, yang ini. Satu rumus. Yang kedua, warna pink. Daripada yang warna pink tu, saya sebenarnya boleh tukarkan Q kepada 1 tolak P. Setuju? Setuju So saya tukar. Q ni saya tukar kepada 1 tolak P kuasa 3. Okey, selesai dah X sama dengan 2. Yang saya duk buat ni, saya duk buat warna kuning. Ini jawapan yang warna kuning. Kemudian, saya nak buat yang warna biru pula. Okey. Tambah 5C3 darab P kuasa 3 darab 1 tolak P kuasa 2 sama dengan 45/128. Alright, sebelum kita pergi jauh lagi, dekat mana rasa tak boleh? Dekat mana rasa tak boleh? Sila tanya. Takut nanti dah melarat ke bawah, nanti tak pandai atas rupanya. Okey, tak ada? Madam, kenapa yang Q tu jadi 1 tolak dengan P? Okey, sebenarnya thank you. Sebenarnya Madam ambil rumus yang Madam bulat merah ni. Kita ada P tambah Q sama dengan 1. Oleh kerana soalan suruh buktikan P sama dengan, jadi Madam nak kena matikan Q. Jadi cara nak matikan Q ialah Q jadi tajuk, 1, P datang belah sana akan jadi tolak P. Jadi tempat yang sepatutnya Q, Madam tukar kepada sebutan 1 tolak P. Iaitu di sini dan di sini. Sebenarnya tempat Q. Kalau tak percaya, tengok yang ini. Tengok Madam buat warna hijau ni. Tempat di situ sebenarnya Q. Tapi Madam dah tukar menjadi P kerana soalan. Dalam soalan dia nak pembuktian P sama dengan. Jadi nilai Q kita kena buang siap-siap. Jelas ke penerangan Madam tu? Boleh tanya sebab saya tahu mungkin yang ini awak tak belajar lagi. Tapi saya tak ada pilihan. Saya kena study. Semua saya kena ajar semualah. Okay. Saya nak tunjukkan bahawa kadang-kadang soalan belakang tu mudah. Okey, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok betul-betul. Saya nak gunakan kalkulator. Saya nak tekan 5C2. 5 shift bahagi. Dia keluar huruf C. 2 sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat 10 P kuasa 2 1 tolak P kuasa 3 tambah. Sekarang Madam nak tekan yang warna biru. 5 shift bahagi 3 sama dengan 10 juga. 10 P
P kuasa 3, 1 tolak P kuasa 2 sama dengan 45/128. Madam buka kepada soalan. Tak ada. So, Madam akan highlight. Kita tak perlu cari P, kita kena tunjuk P sama dengan bla bla bla. Kita yang kena tunjuk P. Soalan minta kita buat tunjukkan P sama dengan ini. Okay. Okay, thank you. So, Madam teruskan. Okay, tengok betul-betul. Madam guna warna lain. Madam guna warna purple. 10. Sebutan pertama ada. Sebutan kedua ada. Jadi, Madam keluarkan benda yang sama. Di sini ada P ni kuasa 2. Tapi kat sini kuasa 3. Madam keluarkan kuasa 2 saja. Kemudian, seterusnya, 1 tolak P di sini kuasa 3. 1 tolak P di sini kuasa 2. Jadi, Madam keluarkan 1 tolak P kuasa 2. Maka, apa yang kurang untuk sebutan yang pertama? Kita masih kurang 1 tolak P kuasa 1. Apa yang masih kurang pada sebutan yang kedua? Kita masih kurang nilai P. Sama dengan 45/128. Okey, Madam buka kepada soalan. Madam, yang ni sekarang kita dah factorize ya? Saya buat proses factorize. Okay. Boleh Okey, so kita tengok yang dalam bracket warna hijau. 10 P kuasa 2. 1 tolak P kuasa 2. Dalam bracket warna hijau, 1 tolak P tambah P. Jadi tinggal lagi 45/128. Jadi yang dalam tu, yang dalam yang warna hijau tadi, sebenarnya dia menghasilkan nombor 1. Maka tinggallah 10 P kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2 sama dengan 45/128. Ada saya salah mana-mana ke awak? Dah? Dah ke? Kalau saya tak buang Q pun tak apa sebab baru saya perasan ni. Tak apa, dia betul juga Sebab jawapan akhirnya ada sebutan Q. Tak apa, nanti saya akan buat satu lagi. Okey, di sini saya ulang. Dia tak salah, cuma dia akan jadi panjang 10 P kuasa 2. Apakah maksud 1 tolak P? Ingat tak tadi? 1 tolak P tadi adalah Q. Jadi nak senang cerita tadi, baik Madam tak payah tukar kan. Madam dah tersasul di situ, sorry Tapi kita betul, tapi panjanglah. Q kuasa 2 sama dengan 45/128. Yang Madam ter-overthinking tadi. Ni dia. Madam tukar balik. Okey, so yang tinggal di sini PQ, Madam buat kuasa 2 common square kat situ. Yang ini akan menjadi 45/128 bahagi 10.
Berapa jadi tu? PQ kuasa 2 sama dengan 45 bahagi 45 per 128 bahagi dengan 10. 9 per 256. Jadi bila kita nak cari PQ, sini akan jadi square root 9 per 256. PQ sama dengan 3 per 16. Akhirnya, P sama dengan 3 per 16 Q. Tertunjuk. Sorry, terguna cara panjang. Masa saya buat tadi cara pendek, macam mana malam ni jadi panjang? Saya akan buat sekali lagi cara pendek. Okey, saya akan ulang lagi sekali cara pendek. Okey, cara pendek. Di sini kita mula tadi overthinking tadi kat sini. Sebenarnya kat situ 5C2 darab P kuasa 2. Yang ini adalah soalan SPM tahun lepas, Aiman. Haziq. Ni. Soalan tahun lepas. Kalau Haziq perlukan soalan ni, nanti PM Madam share. Soalan tahun lepas. Rugi tak tengok soalan tahun lepas. Sebab itu Pioneer Batch, silibus baru. Okay, ni soalan tahun lepas. Kita kena buat soalan tahun lepas. Tidak boleh tinggal. Okay, 5C2, P kuasa 2, Q kuasa 3. Madam ulang langkah yang sama. Tambah 5C3 darab P kuasa 3 darab Q kuasa 2 sama dengan 45 per 128. Madam ulang lagi sekali kan? Sebab Madam dah tersasul. 10 P kuasa 2, Q kuasa 3 tambah 10 P kuasa 3, Q kuasa 2 sama dengan 45 per 128. Lebih pendek. 10 P kuasa 2, Q kuasa 2, Madam faktor. Dalam bracket ni akan menjadi Q tambah, betul? Q tambah dengan P. Sama dengan 45 per 128. 10 P kuasa 2. Okey, betul dah. Okey. Katakan pelajar dia nak ni ni warna pink. Warna pink tengok betul-betul. Tengok kat sini kita kena alert yang ni pula. Kita tengok dekat rumus. Tengok dekat rumus, Madam bawa ni anak panah ni. Nampak tak tu sama? P tambah Q sama dengan berapa? 1. Kita kena alert. Yang tadi kita kena alert yang biru. Yang Madam buat anak panah tu sebenarnya nombor 1. 10 PQ kuasa 2. Sama dengan 45 per dengan 128. Nanti dia jadi samalah. Kita sekarang dah kat sini. So, PQ kuasa 2 sama dengan 9 per 256. PQ sama dengan punca 9 per 256. PQ sama dengan 3 per 16. Last but not least, nilai P sama dengan 3 per 16 Q. Lagi mudah. Tak maaf So, lagi pendek yang baru. Tapi Madam bagi 2 latihan lah, 2 benda lah.
At least siapa yang bila dia fikir macam bila exam kita tak terfikir jalan mana pendek, jalan mana panjang. Tapi yang ini sebenarnya Madam dah buat latihan tadi. Cuma terlupa. Okey. So macam mana soalan nombor 12? Ada nak tanya? Okay, boleh yang langkah panjang tu memang saya buat Q sama dengan. Saya duk tengok sebab dia nak P, tiba-tiba salah faham. Okay, next saya teruskan soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Saya cuba terang sebaik yang mungkin. Ni. Soalan nombor 6. Okay, kalau tak faham, saya kena ready dengan gambar rajah. Okay. Saya dah buat inovasi sebenarnya tadi tu. Sekejap, saya kena copy gambar ni banyak-banyak. Tak faham nanti senang kita nak terang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nombor 6, dengar betul-betul. Saya secara peribadi pun saya ambil masa yang lama nak faham soalan ni. Yang pertama, jangan percaya dengan skala pada soalan. Jangan pergi ukur dengan pembaris. Itu kesalahan penting. Jangan ukur lukisan dalam soalan guna pembaris. Sebab yang ini dia tidak tepat. Rajah 3 menunjukkan. Sekejap Oh, dia tidak aktif. Okey. Rajah 3 menunjukkan trapezium F E C A. Trapezium. Kemudian ada sektor A, B, H, G. Sektor. Sebenarnya dia cerita tentang iaitu sektor. Sukuan bulatan berpusat pada A. Dengan kata lain, kalau nilai di situ sama dengan nilai di situ kerana dia adalah jejari. Itu clue yang pertama. Okey. Kemudian, Madam nak baca pula maklumat yang bawah. Maklumat yang atas hanya dia nak cerita tentang trapezium dan juga jejari nilai AB dengan AG sama. Okey, soalan maklumat yang bawah ni. Diberi bahawa G ialah titik tengah. Kalau awak dapat nilai di situ, nilai di sini pun awak akan dapat. Tu maksud dia. Kemudian dia kata BC sama dengan CE, iaitu 8. BC 8, CE 8, tapi ada condition. 8 tapi di sini 6, di sini 2. Total tu yang 8. Dia punya nisbah 1 CD. CD itu adalah 3 kali ganda DE. Okey, Madam buka dulu peluang yang itu. Ada tak nak tanya? Kenapa Madam tak tulis 8? Kenapa Madam tulis 2, 6? Madam boleh ulang semula tak? Boleh. Okey, saya ulang semula daripada ayat pokok saya dah copy tadi, saya lupa. Okey, ayat pokok yang pertama dia cerita tentang trapezium F E C A. This is trapezium. Itu maklumat pertama. Maklumat yang kedua, dia kata ada sektor iaitu A, B. Lepas tu H, G. Sektor sukuan bulatan. Suku bulatan iaitu maklumat ayat pokok.
Next. Okey. Jadi kalau dia tu sektor tadi, nilai sini jejari. Nilai sini pun jejari. Nilai tu mesti sama. Maklumat seterusnya, jarak BC sama dengan CE, iaitu 8. So kat sini Medan tulis 8. Cuma total dari sini ke sini 8. Tetapi dia ada condition yang ini. Nilai CD 3 kali ganda ED. Jadi nilai ED adalah 2. 2 darab 3, 6. 6 tambah 2 nanti dapat 8. Is it clear? Ya, Madam. Clear? So di sini 2, di sini 6. Yang penting totalnya 8. Okey, sampai situ kita macam masih lagi blur. Apa soalan nak ni? Blur lagi. Okey, kemudian soalan saya. Awak perasan tak kat sini kalau saya sambung? Exam tak tahulah perasan ke tak, tapi yang ini saya cubalah. Saya cuba. Awak perasan tak nilai di situ? Perasan tak nilai di situ? Hypotenuse, betul? Boleh ke? Sini tadi berapa? Warna hijau tu berapa? 6. Yang ini 8. Jadi kalau kita guna teorem Pythagoras, kita akan dapat nilai di sini 10. Dan kita tengok 10, kalau kita mula dari B sehingga ke lilitan bulatan, bermaksud ia adalah jejari. Dia ke sini pun, dia akan sentuh, jadi dia pun adalah 10. Kalau Madam sambung lengkung ini, dia juga adalah 10. Sini ke sini 10, jadi Madam boleh buat kesimpulan di sini 10, di sini 10, di sini 10. Madam buka kepada soalan. Madam, yang 10 tu macam mana dia dapat? 10 berdasarkan teorem Pythagoras, apabila Madam nak mencari kawasan yang berwarna kuning ini, kita akan gunakan square root 6 square plus 8 square, which is equals to 100, equals to 10. And then this one is jejari, radius. Kalau Madam buat ni sebagai lengkung sekarang ni sebagai lengkung. Okay, ni sebagai lengkung. Daripada pusat B ke lengkung jejari. Sini pun jejari, sini pun jejari. Jadi, Madam dapat nilai di sini 10, di sini sama, di sini pun sama. Okey ke? Faham, Madam? Boleh tapi dia memang tinggi lah. Dia memang tinggi. Okey, so saya akan teruskan dengan gambar rajah baru sebab dia dah banyak dah. Sekejap saya cuba paste kat sini kalau ada lagi. Okey. So sekarang di sini 10, di sini 10, 10, 8. Sini tadi 2. Sekarang Madam nak tengok soalan yang pertama dulu. Kita tak buat lagi soalan. Dia suruh cari sudut CBD. C, B, D. Sudut ni. Dia suruh cari sudut yang itu dulu.
Katakan di sini madam buat dia beta. Okey, nak cari sudut B, balik. Apa tadi? C dulu kan? C, B, D sama dengan, madam ada maklumat di sini 6 dan di sini 8. So, opposite over adjacent. So, kita akan guna, kita ada so, kah, toa. So, kita akan guna tangent. Sebab kita nak perlukan maklumat O dengan A. So, madam akan gunakan sama dengan tangent beta sama dengan opposite 6 per dengan adjacent dia 8. Nak dapatkan nilai beta, dia nak dalam radian kalau tak silap. Okay, dia nak dalam radian. So, kita akan buat arc tangent. Songsangan tangent. 6/8. Dan madam kena tukar kepada radian. Radian 3.142 soalan suruh guna merupakan 180 darjah. Maka nilai beta sama dengan, awak tekan kalkulator, shift tangent. Dia keluar arc tangent. 6/8 close. And then multiply with 3.142 divided by 180. Tapi soalan minta sesuatu rasanya dekat soalan. Dia minta kepada 4 titik perpuluhan. Jadi jawapannya 0.6436. 0.6436 radian. Madam dah cari sudut di situ. Dapatlah nilainya dalam 4 decimal places, 4 decimal places. Boleh? Tengok madam terus sekali lagi. Madam telah mencari nilai sudut CBD dalam radian betul kepada 4 tempat perpuluhan. 2 markah. Kita fikir bagi nak pecah otak, 2 markah. Soalan last. Seterusnya, hitung perimeter dalam cm kawasan Belorek. Okey, so yang pertama, madam highlight dulu warna yang kita dah dapat. 10. Tahu dah. 2 tahu dah. Macam mana saya nak tahu kawasan berwarna purple ni? Macam mana nak tahu kawasan tu? Ada idea tak? Okey. Tengok ni tapak dia. Saya naikkan ke situ. Atau ke situ. Boleh Kalau ke situ boleh. Saya buat garisan warna merah. Okey, berapakah panjang kawasan merah? 18. Sama dengan tapak dia. Sekarang berapakah panjang G kepada sini? Macam mana nak tahu nilai G ke situ? Tengok itu yang saya kadang-kadang tersasar je kat situ. Madam highlight ni bukan 10 tau. 10 sampai G. Panjang ni tadi berapa ni? Ni ke sini tadi, madam buat tadi mula-mula. 8. Jadi panjang kat sini ada lagi 2. Nak dapatkan nilai hypotenuse, square root 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2.
Itu kawasan yang berwarna purple. Cuba kira. Dapat berapa? 18 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Sekejap 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Jawapan square root answer. So jawapannya ialah 21.6333. Ni Meda tulis 21.6333 cm. Okey, ni dah dapat 10. Ni dah dapat 21. Nilai di sini pun dah dapat 2. Yang Meda nak teruskan cari ialah nilai lengkung ni dengan nilai lengkung ni. Panjang cerita. Ada 2 lagi. Saya tulis dulu yang ada dulu supaya kita happy sikit. Kita ada dah 10 tambah dengan 2 tambah dengan 21.6333 cm. Boleh ke cm ni banyak benar titik ni wak? Kita nak buat tu desimal je. Okay, saya kecilkanlah sebab cm ni kalau kita belajar fizik, cikgu fizik marah ni. Cm mana boleh lebih-lebihkan dia punya point kat belakang. Saya tukar 21.63. Sebab dia dah unit cm. Kemudian saya tunggu lagi nak tambah dengan lengkung yang kecil dengan lengkung yang besar. Tinggal 2 lagi. Kita nak cerita lengkung tu pula. Sorry terlebih masa. Okey, tengok sini tadi. Berapa dah kita kira tadi? 0.6436. Boleh Kemudian kalau saya mana ni? Gini. Gini pula. Gitu. Guna pembagi. Sekejap sabar. Saya guna pembagi sekejap. Okey. Tengok saya sekarang nak cari lengkung iaitu saya nak kena tahu yang ini dahulu. Sabar, buat tenang. Okey. Garisan ni saya kena tahu. Jadi sekarang ni saya nak tahu sudut yang ini. Saya namakan dia alfa. Tadi beta. Kemudian saya juga kalau nak tahu yang itu, saya kena tahu yang ini. Okey. Saya nak tahu sudut. Okey. Sudut dekat sini, garisan yang ini tadi panjangnya 10. Sini pun 10. Betul tak tadi? 10-10, betul kan? Soalan saya, yang ini siapa yang nampak dia 10? 10. Siapa yang nampak, siapa tak nampak, bagi tahu. Nampak ke tak nampak? Semua nilai tu 10. Nampak Puan? Nampak Nampak. Sebab bila kita cerita pasal jejari, jejari, nilai AG 10. Kalau medan gerakan ni sepanjang pergerakan ni dia 10. Kalau di sini pun dia 10, kat sini pun dia 10, kat sini pun dia 10. Jadi nilai yang medan highlight warna kuning tu adalah 10. Okey, dia tinggi. Jadi oleh kerana segitiga ni sisi sama, kita boleh simpulkan nilai di sini adalah 60 darjah. Kalau kita tengok protektor, 60 darjah ni sebenarnya bersamaan dengan pi per 3. Betul tak? Pi per 3. Okey, jadi kalau kita buat
separuh bulatan pi per 3 tambah dengan alfa tambah dengan 6,436 jumlahnya adalah pi, iaitu 3.142. Okey, ada nak tanya tak? Kenapa Puan kalau 3 tu tambah jadi pi? Sebab bila kita tengok protektor tu kan, yang sudut tu zap tu, total dia ni sudutnya 180 darjah. 180 darjah bersamaan dengan 3.142 radian pertukaran dia. Kalau 360 darjah, dia akan menjadi 2 pi. Iaitu pertukaran SI untuk darjah kepada radian. Boleh? Faham. Faham Faham. Okey. Sorry sebab unit you all ni memang dalam radian. Jadi Mama terpaksa tukarlah. Daripada 60 darjah. 60 darjah sebenarnya kalau kita ikutkan 180 bahagi 3 sama dengan 60. Tapi 180 ni nama lainnya adalah pi. Itu yang jadi pi per 3. Jadi daripada situ alfa sama dengan 3.142 tolak dengan pi per 3 tolak 0.6436. Okey, berapa sudut alfa? Cuba tolak. 1.46. So, awak akan dapat jawapannya ialah berapa Saya lupa dah saya kira berapa. 3.142 tolak 3.142 per dengan 3 atas 2. 3.142. Okey. Tolak 0.6436. So dapat 1.45. 451. So saya dapat 1.451 radian. Okey, sekarang Madam nak kira nilai dekat sini pula ni, dekat tanda soal ni. Dan kita akan guna rumus sektor bulatan. Mana rumus saya letak tadi? Saya lupa dah. S sama dengan rumus dia, ingat tak rumus? S sama dengan Okay, J. rumus dia adalah nilai S sama dengan J theta. J kita 10, theta kita sekarang adalah alpha. 1.451 rad. Jadi lengkuk yang itu ialah 14.51 cm. Lengkuk warna biru. Sebab tadi Madam kira yang warna biru dulu. Boleh ke? Boleh tak? Boleh Madam. Saya teruskan Sikit lagi dah. Okey. Kalau kita anggap ni segitiga sama sisi, semua sudut pedalaman adalah 60 darjah. Boleh tak kita tahu sudut di sini? Boleh tak? Saya nak buat simbol apa lagi? Simbol theta saya buat Theta. Theta berapa? Theta adalah 30 darjah. Jadi S sama dengan J theta. J kita 10, theta kita adalah 30 darjah. Kena tukar menjadi radian. Untuk mematikan darjah di atas, mestilah ada darjah di bawah. Itu hukum fizik.
barulah boleh dimatikan. Nama lain kepada 180 darjah adalah 3.142. Jadi kita kira 10 darab 30 darab 3.142 per 180. So di situ saya dapat pecahan, tekan SD. Dia akan keluar 5.237. 5.237. Jadi kita totalkan semua nilai kita. Perimeter sama dengan 10. Apa lagi ada? 10. Sekejap lupa nilai ni Wak. Sat saya copy sat. Okey. Mana dia pergi? Okey. 10. Mana S saya tadi? Okey. S. Bukan S. Apa saya guna tadi? Perimeter P. P sama dengan 10 tambah 2 tambah 21.63 tambah dengan 14.51. Last kali tadi? Last kali tadi 5.237. Cuba kira dapat berapa? Cuba kira yang ini. $53.38 cm. Kita tak boleh ambil 3 sebab ni unit dia dah sentimeter. Tak boleh melangkaui macam milimeter. Tak boleh. Dalam fizik tak boleh. Selesailah nombor 6. Markahnya 6 saja. Tapi lebih baik kita tahu cara nak buat daripada kita tinggal kosong. Alright, saya buka kepada soalan. Kalau ada kemuskilan nombor 6 ataupun nombor 12, silakan. Jawapan dia tadi 53.38. Betul-betul. Okey, yang mana rasa susah? Yang mana boleh saya bantu, saya tolong. Tapi memang tinggilah soalan ni. Okey, saya tunjuk macam mana boleh dapat theta tadi 30. Okey. Sebab tadi kita dah declare, saya guna kawasan ni Saya guna kawasan ni. Okey. Lengkung yang warna hitam ni, dia berterusan sampai situ, sampai situ, sampai situ. Sini 10, sana 10, ke sana pun 10. Kemudian, lengkung yang warna apa lagi nak guna? Warna biru ni. Situ. Kalau jarak sini 10, sini ke sana pun 10. Jadi dia dah jadi segitiga sama sisi. Sudut pedalamannya 60, sini 60, sini pun 60. Sudut di sini adalah 90 darjah. Okey, dia adalah 90 darjah. Mana? Pembaris saya tak. Pembaris panjang rupanya. Okey, 90 darjah. So, kita dah ada sini 60. Balance tinggal lagi 30. Sebab sudut ini adalah bila kita membina trapezium, sini mestilah 90 darjah. Jaraknya di situ, baru buat di sini pun 90 darjah. Itu adalah ciri-ciri trapezium. Kita boleh tengok dekat soalan original kalau madam boleh padam boleh padam. Dekat sini bila dia buat kat sini 90 darjah, automatik dekat sini pun 90 darjah bagi membentuk sebuah trapezium. Boleh, syukran. Maksud saya tengah tu, okey?
Okey. Ada lagi soalan? Saya dah ambil masa awak 24 minit. Sorry. Sebab soalan hari ni memang critical thinking. Tapi nombor 12 tadi best lah. Sebab tu saya buat nombor 12 dulu, baru nombor 6 nak pujuk pelajar dulu. Kalau buat nombor 6 terus, alamatnya tak ada pelajar lah hari ni. Okay, kalau tak ada, nanti saya akan post link. Vektor saya tak ajar sebab saya tak mahir. Saya dah lama tinggal vektor. 1999 semasa saya belajar engineering dulu je saya belajar vektor. Kemudian bila saya kerja, saya mengajar matematik perakaunan. Saya mengajar tentang duit. Jadi saya agak tidak biasa dengan matematik tambahan, lama dah 20 tahun. Cuma bila nak mengajar awak, saya study waktu siang. Saya ngajar waktu malam. Saya ambil masa untuk study sebelum ajar awak ni. Study dulu baru boleh ajar. Sebab lama dah tinggal. Okey. Saya tunjuk kepada pelajar yang dia rasa tertinggal, tapi sebenarnya you all tak tertinggal. Saya cuba share di sini. Awak boleh pergi semula dekat YouTube saya. Saya bagi link playlist. Sekejap slow sikit ni, hujan dekat luar. Sabar. Tapi saya mungkin boleh stop. Saya stop ni sekejap.